Selamat malam. 弟兄姐妹晚上好， Mari kita membaca kitab suci dari Injil Lukas pasal 22. 我们一同来翻开路加福音第22章。 Kita akan membaca ayat 39 sampai 46. 路加福音第22章39节到第46节。 Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. 路加福音第22章39到46节。 Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." 路加福音第22章39到46节。39节，耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。40节，到了那个地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”41节，于是离开他们，约有扔一块石头的那么远，跪下祷告。42节说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成为我的意思，只要成为你的意思。”43节，有一位天使从天上显现，加添他的力量。44节，耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大靴点滴在地上。45节，祷告完了就起来，到门徒那里去，见他因为忧愁就都睡着了。46节，就对他们说：“你们为什么睡着呢？起来祷告，免得入了迷惑。” Mari kita sekali lagi berdoa. 我们一同进入祷告。 Bapa di sorga, berkatilah kami. 在天上的父，恳求你来祝福我们， Karena tanpa anugerah-Mu kami tidak akan mungkin mengerti. 因为如果没有靠着你的恩典，我们无法明白。 Kami mau bersandar kepada Allah Roh Kudus, 我们要依靠圣灵， terangi hati kami, 光照人心， sehingga pulang dari tempat ini, 使得当我们离开， kami bertambah hikmat dari Tuhan. 使得当我们从这个地方离开的时候，我们可以 Supaya 得 dengan 到你的 hikmat-Mu 智慧。 Kami makin mengasihi Tuhan. 透过你所赏赐给我们智慧，让我们能够更爱你， Dan kami boleh makin mengerti cinta kasih 我们 Kristus. 可以更明白基督的爱。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名祈求， Amin. 阿门。 Yesus mengetahui bahwa waktunya hampir tiba untuk dia naik ke atas kayu salib. 耶稣很清楚知道，他要上十字架的时间是越来越近， Maka ia menceritakan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi padanya. 他就跟门徒们来描述即将要面临的事。 Murid-muridnya sangat terkejut. 门徒们听到就很讶异， Mereka kaget mendengar bahwa Yesus akan menderita, 他们就是听到耶稣即将受苦的话，就感到很诧异。 bahwa mereka akan menjadi tidak setia kepada Yesus. 然后呢，他们也是很讶异，就觉得说他们会对耶稣不忠心。不忠心 Gembala akan dipukul dan mereka akan tercerai-berai. 然后呢，就是他们会像羊群失去了牧羊人一般， Akan ada murid yang mengkhianati Yesus. 也是有门徒即将要出卖耶稣。 Mereka sangat kaget dan sangat sedih. 他们非常的讶异，而且非常的忧伤。 Dan di tengah-tengah suasana itu Yesus mengajak mereka pergi, 在这样子一个状况当中，耶稣邀请他们出去离开了， berjalan menuju kaki Bukit Zaitun. 走到橄榄山下。 Saudara yang pernah ke Tanah Suci tahu kira-kira hanya 15 menit dari ruang tempat Yesus berkumpul. 如果你们去过圣地，你们就知道说，从耶稣凝聚的地方到橄榄山下的话，大概只有15分钟。 Di kaki Bukit Zaitun ada sebuah taman bernama Getsemani. 在橄榄山下有一个院子，名叫格西马尼园， Dan Lukas menggambarkan bagaimana Yesus merasa takut sekali. 并且呢，路加在那里描述了耶稣甚至感到非常害怕。 Yesus berlutut, bergumul dan berdoa. 他在那里跪着祷告挣扎。 Saat itu orang berdoa dengan berdiri menengadahkan tangannya lalu melihat ke atas. 当时人们的习俗祷告是要站立起来，然后头是仰天，手也是向天展开的。 Tapi di sini dikatakan Yesus berlutut menunjukkan bagaimana dia sungguh-sungguh sekali
可是呢，在这里描述说，耶稣确实是跪下来祷告，是意表着他非常的恳切。Saya tertarik untuk membandingkan bagaimana Yesus menghadapi kematian dibandingkan dengan Sokrates. 我就是很想把耶稣面临死亡的话，跟苏格拉底面临死亡的话来做个比较。Ketika studi mengenai Sokrates, saya menjumpai bahwa Sokrates juga menghadapi kematian, dia juga mau dihukum mati. 当苏格拉底要面临死亡的话，他就会被处死的时候。Di dalam teks-teks Plato dikatakan Sokrates menghadapi kematian dengan ketenangan yang luar biasa. 就是柏拉图告诉我们说，苏格拉底面临死亡的时候呢，他是带着非常平静的心， Sedikit pun ia tidak merasa cemas. 完全没有感到恐惧， Sedikit pun ia tidak merasa takut ataupun berseru. 甚至呢，他也没有呼喊什么东西，也没有一个恐惧的一个出现。 Ia bahkan merasa tidak kecewa sama sekali ketika menerima hukuman yang sangat tidak adil. 当他说到不公平的审判的时候呢，他根本也没有觉得说很绝望。 Sama seperti Yesus, Sokrates juga difitnah dan harus mati tanpa melakukan kesalahan yang berarti. 跟耶稣一样，苏格拉底被毁谤了，甚至呢，他必须被受到刑罚，完全他没有犯过的错，他必须要受到刑罚。 Murid-muridnya menyogok kepala penjara untuk membebaskan Sokrates. 他门徒们用了各种各样方式来贿赂这个酋长，囚狱的酋长，好能够让苏格拉底得释放。 Tapi ia tidak mau melarikan diri, 可是呢，他也不想要逃跑， tidak menangis, 他也没有哭泣。 menyuruh orang jangan menangis, 然后呢，他跟人们说不要哭， tidak berseru dan tidak bahkan berdoa. 他没有呼喊，甚至也没有祷告。 Ia begitu yakin bahwa dia akan bisa menaklukkan kematian. 他确信他能够把死亡降服了。 Kematian itu baik, hanya pindah alam saja. 他说死亡是好，只是搬了一个地方而已。 Satu-satunya hal rohani adalah Sokrates titip pesan pada Krito. 唯有一个属灵的事情的话，苏格拉底他在面临死亡之前，他对 Krito 讲了一句话。 Tolong persembahkan ayam jantan untuk dewa Asklepius, 他说把公鸡献给神像， yaitu dewa penyembuhan karena dia telah membebaskan jiwa Sokrates. 就是那一次医治的一个神像，因为他已经把苏格拉底的灵魂释放了。 Kontras dengan Sokrates, Yesus terlihat sangat takut dan sangat cemas. 如果我们把耶稣跟苏格拉底来做比较的话，我们在这里看到耶稣感到非常的焦虑，非常的伤痛。 Berteriak dan berseru kepada Bapa. 他不断的对父呼喊， Bukan satu kali ia berdoa tetapi 3 kali. 他祷告不仅是1次，而是3次。 Sepintas kita akan mengatakan, oh Sokrates lebih heroik dari Tuhan Yesus. 我们如果这样子来做比较的话，我们觉得说，苏格拉底比耶稣的话还要更像英雄。 Mungkin secara manusia kita akan mengatakan, aku ingin lebih seperti Sokrates dibanding Yesus ketika menghadapi kesulitan. 也许呢，我们会说，当我们遇到问题的时候，我们比较希望能够像苏格拉底一样来去面对苦难，与其耶稣。 Tapi benarkah cara Sokrates menghadapi kematian itu benar? 可是问题说，苏格拉底来面临死亡的态度是否是正确的？ Apakah benar Sokrates itu kuat dan Yesus itu lemah? 是否苏格拉底刚强，耶稣是软弱呢？ Saya berpikir itu cukup lama 我想了很久， dan saya menyadari bahwa hal itu tidak benar. 我就觉悟到说，这个并不是事实的，这个是错的。 Kenapa saya melihat bahwa Sokrates terlihat lebih kuat dari Yesus? 为什么看起来苏格拉底比耶稣还要刚强呢？ Karena pertimbangan kita mungkin sudah dikotori oleh cara melihat dunia. 因为我们的思想已经被污染了，我们用我们的眼光来看待世界。 Apa yang dilihat Allah sebagai kekuatan kita anggap sebagai kelemahan. 上帝所看为力量的，我们看为软弱的。 Apa yang kita anggap kelemahan sebetulnya menurut Allah adalah kekuatan. 我们肉眼看为软弱的，对上帝而言是一个力量的来源。 Yesus terlihat lemah, 耶稣看起来是软弱， tapi sebetulnya ia begitu kuat. 事实上他却是那么的刚强。 Dan justru di sini Yesus sedang mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi penderitaan, kesulitan, dan kematian. 并且呢，在这里，耶稣实际上正在教导我们如何来面对苦难，并且如何来面对死亡。 Yesus mau mengajarkan jangan menghadapi kematian seperti Sokrates, 耶稣教导我们，不要在面临死亡的时候呢，不要带着像苏格拉底的心态跟态度， tapi hadapi kesulitan dan penderitaan bahkan kematian seperti Yesus di Getsemani. 而是呢，当你面临苦难，
挣扎以及死亡的时候呢，你要像耶稣一样的态度。 Yesus dan Sokrates seperti dua sumber kekuatan yang berbeda. 耶稣跟苏格拉底好像是从两个不一样的力量来源。 Yang pertama, Sokrates menggambarkan kekuatan yang bersumber dari diri sendiri. 苏格拉底描述了他的力量来自于他自己。 Saya menghadapi kesulitan dengan bersandar pada diri, tidak perlu yang lain. 当我遇到问题的时候呢，我不需要依靠任何人，我只要靠我自己。 Bagaimana saya tenang? Yaitu dengan cara melatih pikiran. 我如何能够安静下来？我就是要使我操练我的思想。 Pikiran dilatih sehingga bisa mengontrol emosi dan nafsu. 我操练我的思想来控制我的情感、我的欲望。 Ketika menghadapi kesulitan, emosi seringkali meledak-ledak. 当我们遇到苦难的时候呢，我们脾气会暴躁。 Tetapi pikiran melatih untuk akhirnya bisa mengendalikan emosi dan nafsu. 而是呢，来驯服我们的思想，来控制我们的欲望以及我们的情绪。 Plato menyebut teknik Sokrates ini sebagai latihan untuk mati. 柏拉图想要说，苏格拉底这个方式就是称为操练进入死亡的一个操练。 Bagi Sokrates, filsafat adalah latihan untuk mati. 对苏格拉底来说，哲学就是一个操练，要迈入死亡的一个操练。 Mati adalah terpisahnya tubuh dari jiwa. 所谓的对他来说，所谓的死亡就是身体跟灵魂的区别。 Maka ketika pikiran atau jiwa berjarak dari tubuh, bukankah itu sebuah latihan untuk menjemput kematian? 岂不是当你的灵魂、你的思想离开你的身体的时候，岂不是那时候也是正在操练进入一个死亡的？ Maka apa yang terjadi pada tubuh dan emosi harus dipisahkan dari pikiran. 所以呢，就是把你的情感跟思想要从身体上把它区隔出来。 Lewat disiplin mengatur emosi dari pikiran akan tercipta kestabilan emosi. 透过你的思想来去控制你的情绪的话，就会产生出你能够稳定吻合的一个情绪。 Dan Sokrates menunjukkan betapa hebatnya cara berlatih itu sampai dia bahkan tidak goyah menghadapi kematian. 苏格拉底向我们做了一个例子，也是证明给我们看说，他如何那么强烈的来控制他的思想，使得当他遇到死亡的时候呢，他情绪根本没有被影响得到。 Tetapi Sokrates bisa tenang karena dia tidak bisa melihat seluruh kebenaran. 问题是苏格拉底，因为他没有看到所有的真理，他所以感到可以很安稳。 Dia bisa mengendalikan pikiran, emosinya dengan pikiran mengatakan mati itu baik. 他用他的思想来控制他的情感，就是告诉自己说死亡是好的。 Yesus mengajarkan di belakang kematian itu mengerikan, bukan sesuatu yang baik. 耶稣教导我们说，在死亡的背后是一个很恐怖的事情，并不是个好的事。 Bukan melebur dengan kosmos, tapi penghakiman Tuhan, neraka. 不是我们跟整个宇宙把它融化起来，而是呢，在死亡的背后是有上帝的怒气，有上帝的审判。 Itu sebab Yesus turun ke dalam dunia, naik ke atas kayu salib untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. 因此呢，这也是为什么耶稣上十字架进入死亡，要拯救所有的人们。 Sokrates merasa tenang karena dia tidak tahu apa yang dihadapi selanjutnya. 苏格拉底感到很安稳，因为他不知道死亡之后他即将要面临的是什么。 Ia seperti seekor burung unta yang menghadapi kesulitan lalu memasukkan kepalanya ke tanah. 他好比一个骆驼，当遇到问题的时候呢，骆驼把它的头就是埋入在地下。 Bahaya ada di luar, tetapi burung unta itu merasa tenang dan jiwanya stabil. 四周的话就有很多问题，可是因为骆驼把头埋入在沙里面，他根本没什么感觉都没有，所以他觉得很安逸、很安稳。 Stabil jiwanya karena tidak tahu bahaya apa yang sebentar lagi akan menimpa. 他心里感到很安稳，因为他不知道即将要面临的问题是什么。 Di tengah kesulitan, bahaya serta ketakutan, Yesus mengajar kita untuk berdoa dan berseru kepada Bapa. 在面临苦难的一个状况当中，在面临挣扎的时候，耶稣教导我们要向父呼喊。 Seruan Yesus bukan kelemahan, tapi sebuah teriakan dan seruan yang jujur. 耶稣的祷告，耶稣的呼喊，并不是一个软弱的呼喊，而是一个很坦诚、很诚实的一个呼求。 Seruan Yesus bukan karena kelemahan iman, tetapi ekspresi dari iman. 耶稣的呼喊并不是他信心上的软弱，而是呢他信心上的表现。 Kita tidak dipanggil mirip Sokrates atau kaum stoik yang menghindari emosi. 我们并没有被呼召像苏格拉底或是斯多格主派，就是他们要避开他们情感的人， Tetapi lebih salmik atau seperti Mazmur. 而是呢我们被呼召比较像诗人一样。 Psalmic faith atau iman dalam kitab Mazmur 诗篇里面的信心，或者是诗人的信心， adalah iman yang muncul karena orang kudus itu ditempa segala macam kesulitan.
就是因为这些圣者遇到各种各样的苦难当中所产生出来的信心。 Dan di tengah kesulitan itu orang-orang kudus berseru dengan jujur, berteriak kepada Tuhan meminta pertolongan. 在遇到苦难的时候，这些圣者很坦诚的来到上帝面前，来呼求上帝。 Kesulitan bisa menghancurkan kita, 苦难会使我们毁坏、毁谤我们。 tetapi kalau dalam kesulitan kita berseru, itu adalah sarana mencari wajah Tuhan dan mengenal Dia secara pribadi. 可是如果我们在苦难当中，我们呼喊寻求上帝的话，其实呢，这个是一个渠道、一个管道，我们能够个别的来寻求上帝的容面。 Daud dikatakan orang yang ada di hatinya Tuhan. 大卫被称为合神心意的人， Relasinya demikian akrab dan mesra dengan Tuhan. 他的关系跟上帝何等的亲密，并且他完全的仰赖上帝。 Dan hal itu terjadi karena di tengah-tengah lembang bayang-bayang maut, dia berseru, berteriak meminta pertolongan Tuhan. 这个为什么会产生呢？因为他遇到各种各样苦难的时候呢，他不断向上帝呼求。 Musa adalah orang yang demikian dekat sampai dikatakan melihat Tuhan muka dengan muka. 摩西跟上帝也是何等的亲密的人，何等的甚至呢，他被称为能够面对面跟上帝相交的人。 Dia adalah orang yang dalam tekanan, amarah, depresi yang mendalam berteriak berseru kepada Tuhan. 他是在那么大的压力当中，那么大的怒气当中，他就向上帝呼喊的人。 Ketika dia melihat 2 juta umat yang dipimpinnya kekurangan makanan, dia begitu sedih. 当他看到他被带领出来的200多人的话没有食物的时候，他心里感到焦急，非常痛苦。 Dan umat menuding pada Musa, beri kami makan, kau pembunuh. 甚至呢，这些人们就是指责他说：“你是要杀我们的人，你现在给我们食物。” Mereka mau menyeret Musa, mau melempari dia dengan batu karena mereka kurang beriman. 因为这些人缺乏信心，他们甚至要把摩西把他捉起来，就是甚至要把他打死。 Kamu membawa kami keluar dari Mesir, tapi sekarang 2 juta umat Israel tidak dapat makan di padang gurun. Apa tanggung jawabmu Musa? 摩西，你把我们就是从埃及带领出来到旷野，可是在旷野我们什么东西都没有吃的，你的责任在哪里？ Dalam kepedihan Musa berteriak pada Tuhan, apakah mereka itu umatku ya Tuhan? 他在苦难当中，他悲伤当中，他对上帝呼喊说：“上帝啊，难道这些都是我的子民吗？ Apakah mereka anakku? Bagaimana aku memberi makan pada mereka? 难道这些他们都是我的孩子吗？我怎么样能够来喂养他们？” Di tengah kedukaan yang mendalam dia berseru dan Tuhan menjawab doa Musa. 他们在那么深的一个苦难当中，悲哀当中，他对上帝呼喊，上帝确实的应允了他。 Ketika Raja Hizkia dihina oleh musuh-musuhnya dan tidak bisa membela diri. 当西西家王他被他的敌人所侵辱的时候，他也没办法自我辨别。 Surat ancaman datang padanya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut dan tidak punya kekuatan. 因为他没有力量，他也是感到恐惧。就是收到一个函信文的时候呢，他就感到非常的恐惧。 Dia hanya bisa datang ke rumah Allah, 他只能把那个信件来到上帝面前， mengacungkan dan mengangkat surat ancaman kepadanya itu. 他把他所收到的一个威胁他的信件，就是交给上帝。 Dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan bacalah ini, 他对上帝喊说：“上帝，你读了这个吧， bacalah surat ini, 你看这封信， tolong hambamu. 帮助你的仆人。” Teriakan-teriakan itu bukan teriakan karena kekurangan iman. 这些人们的呼喊，并不是他缺乏信心而的呼喊。 Iman Yesus adalah iman yang sempurna. 耶稣的信心是完整的信心。 Tetapi Yesus mau mengajarkan bahkan iman yang paling teguh pun memerlukan teriakan. 在这里耶稣教导我们说，即便最坚强的信心也需要呼喊。 Ya Aba, teriak Yesus. 耶稣喊说：“我父啊，我阿爸父啊。” Dalam pergumulan kita diajar untuk tidak berfokus pada hasil. 当我们遇到挣扎的时候，我们被教导不是把我们的注意力放在成果。 Seperti Yesus bukan kehendaknya yang menjadi utama. 就如耶稣一样，并不是他的旨意成为主要的， Tetapi proses yang paling penting. 而是呢，过程是最重要的。 Dan apa itu yang diproses oleh Tuhan? 上帝所要磨练我们，在整个过程当中所要熬练我们的是 Dua 什么？ hal, relasi dan bijaksana. 两件事，第一个是关系，第二个是智慧。 Melalui seruan itu kita dekat dengan Tuhan. 透过呼喊当中，我们可以亲近上帝。 Dan bijaksana artinya mengerti kehendak Tuhan. 所谓的智慧的话，我们可以明白上帝的心意。
Kita berseru untuk bertumbuh dalam relasi dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. 当我们呼喊的时候呢，我们可以在跟上帝之间的关系成长，并且对上帝有所认知的成长。 Dan di tengah teriakan itu kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan penghiburan. 并且在整个呼喊当中，我们可以得到力量，我们可以得到安慰。 Teriakan dan doa orang-orang kudus itu kekuatan dan pengharapan, bukan keputusasaan. 圣者的一个呼喊是一个力量的来源，并不是一个绝望。 Ketika kita mengangkat suara kita, kita berharap bukan putus asa. 当我们来呼喊、来喊出我们声音的时候，我们是真在仰望，而并不是在绝望。 Kita percaya Tuhan sudah berjanji, tapi sekarang kita belum menerima kegenapan janji itu. 我们相信上帝已经允许了，可是我们到现在还没有得到上帝的允许。 Itu sebab kita meratap dan berdoa, Tuhan cepatlah, bergegaslah, kami ingin melihat pekerjaan-Mu. 因此呢，我们为什么在那里哀求、呼求上帝？主啊，求你快快的，我们想要看见你的工作实现在当中。 Dalam kitab Roma pasal 8, Paulus berbicara mengenai kedekatan kita dengan Bapa. 在罗马书第8章，保罗也是讲到说，我们跟父如何的亲近的关系， Kita memiliki relasi yang indah dengan Bapa. 跟父我们有良好的关系。 Pada waktu kita bisa berteriak, ya Aba, dan Bapa kepada Dia. 就是当我们能够向上帝呼喊阿爸父神的时候，就是那一刹那，我们跟上帝有良好的关系。 Dan kapan, kata Paulus, kita berteriak ya Aba dan Bapa itu? 保罗告诉我们说，就是在什么时候我们对父上帝呼喊阿爸父神呢？ Pada waktu kita bergumul melalui kesulitan. 而就是当我们遇到苦难的时候，透过苦难的时候，我们向他呼喊呼求。 Yesus memberi contoh 耶稣给我们榜样， dan Yesus juga memberikan perintah. 他也是给予我们命令。 Sebelum Yesus memberi contoh, ia memberi perintah pada murid-muridnya. 他还没有给我们榜样之前，他首先先给他门徒一个命令： Berjagalah, berdoalah. 你们要祷告。 Lalu ia memberi contoh. 然后呢，他就给门徒们榜样。 Setelah memberi contoh, Yesus melihat muridnya sedang tertidur pulas. 他这给门徒们榜样之后呢，他回头看门徒们正在睡觉， Murid-murid dalam keadaan sulit, Yesus juga dalam keadaan sulit. 门徒们正在沮丧，耶稣也正在难过。 Yesus mengajarkan dalam kesedihan, dalam kekagetan, dalam duka, dalam penderitaan, berjaga dan berdoa. 耶稣教导我们在伤痛、在惊讶，甚至在难过的时候呢，我们要不断的祷告， Jangan kamu tertidur, 不要睡着， supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. 好让你们没有跌入到一个免得我们跌入了一个迷惑。 Tidur ini bukan sekedar tidur fisik. 所以这里所讲的，并不是我们肉体上的睡。 Di bagian Injil lain Tuhan Yesus mengatakan, ya sekarang tidurlah. 在其他的四福音书的另外一则，耶稣说：“好，你们现在就睡吧。” Mereka butuh tidur fisik. 他们在肉体上来说需要睡觉。 Tetapi Yesus sedang mengajarkan, jangan engkau tidur rohani. 耶稣这里所要教导、强调的是，不要你的属灵方面睡着了。 Yesus memberi contoh bagaimana menghadapi bahaya dan ancaman. 耶稣给予我们榜样，当遇到危机的时候呢，应当如何来面对？ Ia menjadi teladan bagaimana mencari wajah Tuhan di tengah kesulitan. 他也是成为了我们榜样，如何在整个苦难当中来寻求上帝的容面。 Kalau murid tertidur, ia membangunkan dan memberi nasihat kembali. 当看到门徒们睡着，他把他叫醒过来，然后不断来提醒他们： Berjaga dan berdoalah. 你们要祷告。 Kenapa murid-murid tertidur? 为什么门徒们睡着呢？ Alkitab mengatakan karena mereka begitu sedih. 圣经这里讲到说，因为他们忧愁。 Mari kita lihat ayat 45. 我们看45节， Ini hanya muncul di Injil Lukas. 只有在路加福音出现。 Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. 45节祷告完了，就起来到门徒那里，见到他们因忧愁都睡着了。 Sleeping from sorrow, penyebab mereka tidur adalah karena duka cita. 让他们睡着的原因，是因为他们感到忧愁。 Murid-murid terlalu sedih, terlalu besar tekanan, tidak sanggup berpikir lalu jatuh tertidur. 门徒们太难过了，遇到的压力太大，他的头脑没办法来去思考，然后他就是睡觉了。 Saudara, kesedihan dan beban emosi yang demikian mendalam bisa memicu stres yang menimbulkan insomnia atau susah tidur. 很大的压力的话，也会让一个人很难入眠。 Tetapi sebaliknya, beban pikiran yang begitu berat bisa memicu orang jatuh tertidur.
相对的，遇到很大的困难跟压力的话，会驱的一个人很快的进入睡觉。 Tertidur sebagai suatu mekanisme menghindar dari tekanan emosi yang begitu berat. 睡觉呢，已经变成一个人避开人生那么大压力。 Mereka baru mendengar berita yang sangat mengagetkan mengenai Yesus dan mengenai diri mereka. 当他们刚刚收到那么大的消息，耶稣即将要面临的事情，并且他们以后会发生的事情。 Petrus misalnya kaget ketika Yesus mengatakan, kamu akan menyangkal saya. 比如说彼得，当耶稣对他说：“你就在鸡叫之前，你会否认我3次。”这句话的时候，彼得感到很压抑。 Mereka begitu sedih mendengar bahwa mereka akan segera berpisah dari gurunya dan mereka sangat terpukul. 当他们听到他们跟他老师即将要分别的时候呢，他心里感到非常的忧愁。 Dalam kesedihan dan beban emosi yang mendalam mereka tertidur karena duka cita. 因着他们忧愁，也遇到那么大的伤痛以及那么大的压力，他们就睡着了。 Tidur atau mekanisme lainnya bisa menjauhkan kita dari tekanan yang berat. 睡觉是一个工具，或者是其他的工具，会让我们离开了那么大的压力。 Tidur memang perlu, apalagi tidur fisik. 我们被创造是需要睡觉的。 Tapi tidur rohani sangat berbahaya. 可是呢，如果我们属灵上睡着了，是非常危险的。 Tekanan bisa membuat kita lari dan tidak lagi berani menghadapi kenyataan. 压力会使我们逃跑，我们不敢再面对现实。 Tidur saja tidak usah menghadapi masalahnya. 睡觉就好了，就不用去思想那么多那个问题。 Zaman sekarang kita lihat ada banyak cara untuk melarikan diri dari masalah. Ada banyak cara untuk tidur. 我们知道说，现今的话有很多的问题，就让我们能够逃跑的，很多的事情能够让我们逃跑离开问题，其中之一就是睡觉。 Kalau tidur adalah cara lari dari duka cita, orang juga bisa lari kepada kesenangan untuk melupakan duka cita. 如果呢，睡觉是一个工具，让我们可以逃跑我们的压力。同样的，欢乐也是变成一个工具，让人们可以逃跑苦难。 Jangan bahas hal itu, saya pusing, sudah saya jalan-jalan saja. 不要谈论那个事情，我就觉得很烦，我就要去走走， Saya nonton saja. 我要去看电影。 Saya punya hobi saja untuk lari dari masalah-masalah ini. 我就是只要专注来专攻我的嗜好，来去逃避我的问题。 Mereka lari ke berbagai hal. 他们逃避了，就是很多事，他们往很多事来逃避他的问题。 Dan Yesus mengatakan, awas jangan sampai kamu kehilangan berjaga dan berdoa. 耶稣对他们说，就在这里强调说，你不要就是失去了你们谨守的祷告。 Masa sulit adalah masa di mana mereka harus bangkit, berjaga, dan berdoa. 在一个苦难的一个状况当中，他们应当要警醒，要祷告。 Tapi mereka jatuh tertidur. 可是呢，他们在这里确实是睡觉了。 Kalau saudara sedih menghadapi tantangan dan kesulitan, saudara harus masuk dalam kehidupan doa. 如果你今天感到苦难、感到难过，你必须要进入祷告。 Mengapa harus demikian? 为什么如此呢？ Yesus mengajarkan supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. 耶稣教导我们，好让我们没有掉入了迷惑。 Tidak heran kalau kita tertidur, lari ke dalam berbagai macam hal, kita jadi lemah. 就是不会觉得不会觉得很奇怪。如果我们逃避我们的问题，我们睡觉等等的事情的话，我们就会变得软弱。 Karena sering menghindarkan diri dari kesulitan, akhirnya jatuh dalam berbagai macam dosa. 因为我们避开苦难，我们就是掉落在各种各样的罪孽。 Ada orang yang kecanduan kesenangan tertentu. 有人就是上瘾了某一个喜乐。 Ada orang yang tidak mau kemana-mana, hanya tidur saja untuk menghadapi kesulitan karena beban pikiran. 因为有的人甚至呢，他不愿意去任何地方，他只要睡觉而已。 Oh, saya tidak kuat, saya tiduran saja. Akhirnya dia menjadi malas. 然后呢，想说我没办法承担这个压力，我要去睡。到最后的话，他变成懒惰的人。 Ada orang yang menghadapi kesulitan dan tidak lagi berdoa. 有的人遇到苦难，他不再祷告， Karena tidak berjaga, maka kesulitan itu membuat dia penuh dendam, penuh kemarahan. 因为他没有谨守，他没有警醒，他没有祷告。 Ada orang yang 充满 mengalami 怒气 kesulitan tidak berdoa, lalu akhirnya dicobai dan mengasihani diri. 有的人遇到苦难，他没有祷告，然后呢，他自怜。 Ada orang yang lari, tidak berdoa dan merasa dirinya selalu menjadi korban.
然后有的人就觉得说，他遇到苦难没有祷告，然后觉得说我是受害者。 Ada yang apatis tidak mau ikut apapun. 然后有的人甚至拒绝什么事情都不要做。 Ada hidupnya penuh kepahitan dan kemarahan. 有的是生命充满苦毒。 Ada yang isolatif tidak lagi mau bersekutu. 甚至呢，有的人是来拒绝跟其他人来相聚。 Ada yang sudah tidak mau ke gereja lagi, menjauhi diri dari pelayanan. 有的人不想再参与侍奉，不想再来到教会。 Ada yang sudah tidak berdoa, tidak lagi menjalankan disiplin rohani. 有的人甚至没有祷告，没有行了他属灵该拥有的纪律。 Bahkan mungkin jatuh dalam berbagai ajaran sesat. 甚至呢，有的人也是走到其他的一个异端教导。 Tidur dan cara lain untuk lari dari kesulitan mungkin membantu mengurangi penderitaan. 你逃跑，你用睡来逃跑，从你的苦难当中逃跑的话，也许真的会减轻了一点点的苦难。 Mungkin sedikit melepaskan beban. 也许呢，会把你的压力一点点的来放卸。 Tapi duka cita itu masih ada. 可是呢，那个难过仍然存在。 Murid-murid boleh tidur berapa jam pun, 门徒们即便要睡多久， tapi ancaman itu tetap ada. 可是呢，在前面即将要面临就是要威胁他们的事情的话，依然存在。 Duka cita tidak bisa dihilangkan oleh tidur. 就是伤痛、忧愁没办法用睡觉来驱 Yesus 走。 mengajarkan di tengah duka, bangun, berelasi dengan Tuhan. 耶稣教导我们说，在忧愁当中要醒过来，要跟上帝相交， Cari penghiburan, cari kehendak Tuhan. 在上帝面前寻求他的旨意，寻求他的安慰。 Waspada sehingga kesulitan seperti apapun tidak membuat engkau masuk dalam pencobaan. 你要谨守，无论是在怎么样的一个苦难当中，不会让你进入了一个迷惑。 Oh Tuhan, saya kesulitan keuangan. Berjaga supaya jangan korupsi. 主啊，我就是在遇到金钱方面的问题，你就要谨守，你不要就是因此而去收到贿赂了。 Tuhan, saya kesulitan mencari pasangan hidup. Berdoa, berjaga supaya tidak sembarangan pilih pasangan. 主啊，我要寻找配偶，你要谨守，你要祷告，好让你不乱来去找配偶。 Tuhan, saya kesulitan relasi dengan istri saya. Berdoa, berjaga supaya kamu tetap setia dan tidak gampang menyeleweng. 然后呢，主啊，我跟我的配偶有问题，我很难来去理解他，你就要谨守，要祷告，好让你的家庭的话不会有其他的人来介入。 Aduh Tuhan, saya jadi siswa, jadi mahasiswa begitu susah. Berdoa, berjaga supaya tidak plagiat, tidak beli ijazah. 主啊，我成为一个学生很辛苦，你就要谨守，你要祷告，好让你能够好好的来去完成你的学业，你没有做作弊的。 Kesedihan yang mendalam karena ditinggalkan, berdoa dan berjaga supaya tidak tergoda berpikir Allah itu jahat sama saya. 当你遇到苦难的时候，你要谨守，要祷告，好让你头脑不要讲说上帝对我很残忍。 Murid-murid tertidur, Yesus berjaga. 门徒们睡着，耶稣确实是警醒的。 Dan bukankah itu yang sering kali terjadi, saudara? 岂不是这也是常常发生在我们身上的？ Di dalam kesulitan kita tidak berminat berdoa. 在苦难当中，我们遇到挣扎的时候，我们根本不想要祷告。 Kita mungkin mengatakan, Tuhan saya sudah lelah, Tuhan saya sudah capek. 我们就说主啊，已经累了，够了。 Dan di titik itu kita seperti para murid, tertidur dan tidak berjaga. 就是在那一点，我们跟门徒们一样，我们就睡着了，我们没有警醒。 Tapi ini yang indah dalam peristiwa sebelum penyaliban. 可是呢，这是在上十字架之前的话，根本不是发生的事。 Yesus berkata pada Petrus, engkau akan menyangkal aku, Petrus. 耶稣对彼得说：“你就会否认我。 Iblis sedang menampi kamu. 撒旦正在筛选你， Iblis mau hancurkan kamu. 就是要把你毁坏。 Tetapi aku berdoa bagi kamu. 可是呢，我已经为你祷告。 Petrus tertidur. 彼得睡着了， Yesus tidak. 耶稣没有， Dan Yesus berdoa bagi Petrus. 并且耶稣还为彼得祷告。 Itu rahasia kemenangan Petrus. 这就是彼得为什么会得胜的一个秘诀。 Mungkinkah saat ini saudara tertidur? 是否现今呢？你正在沉睡？ Yesus tidak pernah tertidur. 耶稣从来不会打盹，不会睡着， Dia bersyafaat bagi saya dan saudara. 他不断的为你我而祷告。 Dan saudara ingat pesan Tuhan Yesus. 要记得耶稣的一个劝勉。 Petrus, kalau nanti kamu sudah kembali, 彼得，如果你已经回来了， jangan lupa kuatkan saudaramu. 不要如果你已经悔改了，你不要忘记要使你的弟兄们能够坚强起来。 Yesus melihat mereka tertidur dan dengan kasih membangunkan mereka. 耶稣看到他们睡着了，他以爱心来叫他们醒过来。 Ayo bangun, berdoa, berjaga. 起来吧，你们要起来祷告，免得入迷惑， Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 免得入迷惑。 Saudara-saudara, mari kita bangkit.
我们要 bagi 醒 Kristus. 过来，我们要为基督而兴起。 Mari kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. 我们要向上帝呼求，有向上帝祷告，恳求他赐给我们力量。 Dan kalau sudah pulih, 恢复了之后， doakan saudara kita yang sedang lemah. 我们也要为正在有软弱上的弟兄姐妹 Mungkin 祷 mereka 告。 juga sedang tertidur. 也许他们也是正在沉睡当中， Seperti Petrus dipakai untuk menguatkan saudara-saudaranya. 就如彼得被使用来去使他的弟兄们能够刚强起来。 Biar doa-doa kita juga dipakai Tuhan menguatkan yang lain. 愿我们的祷告也是能够被上帝使用来使别人刚强。 Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Kami bersyukur untuk teladan Tuhan Yesus. 主，我们为主耶稣的榜样来感谢你， Karena teriakan Yesus bukan kelemahan tapi kekuatan. 因为主耶稣的呼喊并不是一个软弱，而是呢一个刚强， Dan Tuhan sedang mengajar kami bagaimana kami harus menghadapi kesulitan. 并且耶稣正在教导我们如何来面对苦难， Bukan dengan bersandar pada diri tapi bersandar pada Tuhan. 不是来依靠自己，乃是来仰赖上帝， Dan dengan cinta kasih-Mu Engkau mengingatkan kami 并且透过你的爱来提醒我们， untuk berjaga dan berdoa. 好让我们可以警醒祷告， Sehingga di tengah-tengah kesulitan iblis tidak bisa mencobai kami. 使主在整个苦难当中，撒旦不会来诱惑我们。 Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang besar. 主，我们为你何等大的爱来感谢你， Untuk teladan-Mu yang agung. 也为你伟大的榜样来感谢 Dan 你， kekuatan yang mengalir dari cinta kasih-Mu. 并且从你的爱流露出来的力量来感谢你。 Biar kami diajar berdoa lebih baik lagi. 求你教导我们能够更好的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们是如此感恩祷告，祈求， Amin. 奉主耶稣的名，阿门。